Hai, Assalamualaikum. Kita baru selesai menonton Merdeka Awang. Merdeka Awang. So ni memang betul-betul fresh. Kita orang Fresh. baru je Habis keluar. je wayang ni, terus kita shoot. Tu kita nak bagi spoiler kan. Betul. Ni adalah review non spoiler untuk Merdeka Awang. Secara overall aku rasa Kita datang with a zero expectation. Betul, zero expectation sebab jujurnya aku tak berapa sukalah untuk filem sebelum ni. Betul. Dan kita ingatkan ini adalah prequel untuk Mat Kilau, tapi sebenarnya ini adalah sequel. Ini adalah sequel kepada Mat Kilau. Apa yang berlaku selepas kejadian di daripada Mat Kilau. filem Mat Kilau. Dan tonggak utama dalam filem ni adalah main character dia adalah Fatah Amin, Awang. So dia masih follow daripada cerita Mat Kilau dan adalah sambungan kepada Mat Kilau, sequel. Dan dia cerita tentang Mat Kilau, tentang Awang lah dalam filem kali ini. Betul. Kita cerita tentang benda yang kita suka tu. Okey, boleh. Antara benda yang aku suka adalah banyak improvement in term of cinematography. Color grading dia cantik. Dia punya composition, camera angle dia lawa. Fighting scene dia dah tak gegar-gegar macam dulu. Lepas tu dia punya sound effect ataupun music dia much better daripada dia dulu. And then ada banyak kita dengar waktu fighting scene ke, ada certain scene yang macam ada elemen-elemen Kemelayuan. Yes. Macam seruling So benda tu pada aku agak best lah, menarik lah. Sebab waktu Mat Kilau dulu, elemen-elemen macam tu ada satu dua scene je yang dikeluarkan dan tak nampak terlalu, sound tu tak kedengaran Melayu. So aku rasa kat situ Mat Kilau dah kurang waktu tu. Dan dalam masa yang sama Mat Kilau dia ada satu isu bila fighting scene, dia punya muzik tu terlalu kuat tau. Betul. Dan aku rasa dia dah improve untuk filem Merdeka Awang ni. Yes. Dan benda yang best juga adalah dalam Merdeka Awang ni aku rasa selain daripada muzik dia yang best, aku rasa dia tahulah, dia belajar dan mungkin dia dah improve daripada apa yang sebelum ni orang kritik dan sebagainya. Itu benda yang aku suka. Okey, kalau untuk aku pula, aku hampir sama dengan kau juga, Zat. Aku sejujurnya, ni apa yang aku suka. Aku rasa setiap pemilihan karakter atau pelakon untuk Merdeka Awang ni sesuai dan diorang deliver dengan baik. Tak kisahlah watak Nadir ke, watak Fatah Amin ke, watak Fazura ke dalam ni, diorang deliver dengan baik according to apa yang sepatutnya diorang ni lah. And then yang aku impressed, aku rasa apa yang kurang dekat dalam Mat Kilau, diorang dah improve banyak dalam Merdeka Awang, dan pertama color grading, dan yang paling kita faham lah, orang akan selalu cakap gegar. Gegar aku rasa tak ada dah. Memang improvement lah. Improve gila. And one thing, aku rasa ini benda yang paling baru lah. Sidekick karakter dalam cerita ni sangat-sangat membantu. Betul. Dan aku rasa kalau tak ada sidekick dalam cerita ni maksudnya main karakter Fatah Amin dia tak boleh nak deliver mission tu kalau sidekick ni tak deliver dengan baik. So aku rasa penggunaan dia tak terfokus sangat pada main karakter sahaja. Dia sidekick tu membantu sangat. So aku rasa storyline itu mudah difahami. Tak ada complicated. Is between conflict British dengan dengan tim Merdeka Awang dengan Tok Gajah. Tok Gajah. Dua tu je konflik dia tu. Then itu yang aku suka lah. Kita cerita pasal benda yang kita suka. Benda yang aku tak suka, aku rasa kita lebih kurang sama sebab kita sama juga tadi. Betul. Adalah storyline yang aku rasa terlalu simple. Kita non spoiler, tapi aku rasa storyline dia terlalu simple. And ada beberapa karakter, dia sebab dia banyak karakter tau. Betul. Dia develop yang dengan cara yang tak berapa, macam ni nak cakap, karakter tu aku rasa ada potential yang tinggi. Ada banyak story yang kau boleh bawa, tapi dia tak cukup. Contohnya Awang. Kalau perasan, Awang ni dia nak bawa ketengahkan pada awal tu. Awang ni adalah karakter yang macam dia adalah lelaki yang pernah rasa sedih dengan diri sendiri sebab dia yang punca kegagalan dalam tim. Tapi towards the end, benda tu macam dia tak berjaya nak twist tau. Betul. Dia tiba-tiba Awang dah okey. Mana part yang Awang okeylah, dia ada satu dialog yang kata macam kita ada Tuhan yang jangan cakap pada Tuhan yang aku ada masalah yang besar, tapi cakap kepada masalah yang aku ada Tuhan Allah yang Tuhan yang maha besar macam tu.
pada aku okey lah, itu takkanlah sekadar dialog itu saja Terus dah cukup mengubah untuk the mengubah whole the things whole lah. awang tu. Betul. So dan aku rasa garapan pasal awang ni yang dia rasa diri dia gagal tak cukup kuat. Betul. Dia ada cubaan tapi dia tak nampak sangat. Kalau kita tengok detail dengan betul-betul, baru kita nampak sebenarnya mungkin director nak bawa karakter awang ni sebenarnya dia rasa diri dia gagal. Yes. Sebab daripada awal tu dia rasa dia ingat balik yang dia punca kegagalan dalam cerita Mat Kilau. Kawan dia mati dan sebagainya. Tapi benda tu aku rasa dia tak bawa, tak drag benda tu sebagai main point dalam filem awang ni. Sebab kita at the end kita tak nampak pun apa beza awang ni dengan Mat Kilau. Kan? Betul. Sebab kita tahu awang ni dia jadinya macam dia agak dia tak sepower Mat Kilau lah, obviously. Dia adalah kawan dia ataupun dia partner Mat Kilau. Tapi dia ni ada disisihkan. Aku ingat lagi dalam filem Mat Kilau, bila awang dicadangkan satu benda, siapa tak karakter apa. Kau tak boleh macam tu awang. Sabar dulu awang kan. Ingat karakter tu. Aku tak ingat siapa yang cakap benda tu. Aku lupa dah. Tapi aku rasa itu yang menunjukkan karakter awang yang agak gopoh. Betul. Sebab dia nak serang British. Yes. Tapi Mat Kilau cakap jangan. So, benda tu dia tak bawa dalam filem ni lah. Aku rasa itu lah benda-benda yang aku rasa kurang sikit. Aku setuju dengan Izzat. Dia nak pengembangan karakter awang tu sendiri. Maksudnya dalam filem kali ni dia nak betulkan diri dia balik. Tapi in the processing of the storytelling tu, dia nak betulkan diri tu, dia agak rushing sebab dia banyak konflik. Dia nak settlekan kedatangan British. Dia tak sempat nak berduka disebabkan kesalahan dia sendiri. Dia rasa macam very short. Tap. And then aku cakap balik yang apa yang kata storyline itu terlalu simple. Macam aku cakap, aku bagi tahu sekali, sidekick dia tu seolah-olah is the main character for this story. Dia jadi macam Beto waktu Mat Kilau. Dia jadi macam Beto. Yang sidekick tu lebih mendelah. And also bagi aku, di personal opinion aku dia punya watak utama awang tu is very kind of superhero landing punya story typical. Betul. Dia macam very typical punya superhero. Macam everything is on about you. Tapi pergerakan dia, movement dia punya kekuasaan dia tu macam is very cliche one. Tapi yang bestnya aku nak minta korang tengok juga, korang appreciate sidekick lah. Aku bagi tahu sekali, dia punya sidekick dia korang appreciate. Sebab bagi aku membantu gila-gila storyline, membuatkan cerita ni okey. Aku nampak adalah sedikit benda-benda yang this is bad. Sorry, aku tambah sikit pasal yang aku suka pasal cerita ni. Macam tadi pun kita dah bincang juga. Dia ada satu momen-momen macam scene yang pendek je, memang kita wow. Rather than primary scene. Framing contoh ada satu scene tu, kita cerita sikit. Okey, boleh. Awang dia bunuh musuh, lepas tu dia berpaling. So waktu berpaling tu nampak style. Okey. Tengah record. Okay. So ada 2-3 scene macam Izzat tu, nice ni. Tapi dia bukannya pada primary absolute punya scene. Dia macam scene yang side. Tapi pada aku kita, best lah. Best pasal ada satu scene Fazura waktu baling tu style lah. Pada aku style. Lepas tu aku cakap angle tu best. Amir Afnan yang macam korang kena tengok lah. Tapi cara dia macam wow. Dia satu lenggok movement badan dia macam nice lah. Kita tahulah mungkin dalam perang yang sebenar kita tak ada nampak benda tu. Tapi untuk jadikan benda tu dramatik dalam sebuah filem, dia kena ada certain scene yang macam nampak style ni. Bagi aku dan dalam Pendekar Awang ni banyaklah scene tu. Aku concludekan terms dia macam detailing for extra scene. Detailing tu sangat macam kita macam wow, best ni. Wow. Tapi yang sedihnya aku beritahu sekali lah, pada big scene tu Pendekar Awang tu tak ada pun karismatik macam wow. Dia macam very superhero punya typical. Betul. Main hero. Tapi okeylah sebab dia kan main character. Betul. Tapi pengkukusan scope ataupun dia very specialized dekat sidekick tu ataupun karakter-karakter yang lain tu, bagi aku okeylah. Maksudnya tak adalah macam terbeban dengan karakter utama. Karakter yang sebelah-sebelah dia pun membantu. Betul. Itu yang best lah. Dan aku rasa tak tahulah, mungkin in term of budget sendiri pun mungkin filem Pendekar Awang ni ada bajet yang lebih besar. Tetapi sebab dah ada keuntungan daripada Mat Kilau kan.
So dia boleh invest pada dalam sudut technical, camera work, contohnya work, macam DOP dia makin lebih baik lah pada aku. Movement in scene, fighting scene, pemilihan Cuma pelakon. macam Anik cakap tadi lah, dia storyline dia simple. aku tak pastilah. Aku rasa dengan Izzat bincang macam okey, semua dah cantik, color grading cantik, technical dia punya training sebagai, tapi adakah script writing dia tu dia tak invest sangat kepada script yang bagi aku sangat-sangat simple macam saya cakap. It's very cliche one. Kita faham tapi kita nak something more. Kita sebagai penonton, aku nak lebih tapi kita tak dapat kepuasan yang lebih tu. Aku rasa kita sebenarnya dah banyak dah ni. Kita dah tak ada spoiler lah. Sebenarnya tak ada benda yang spoiler pun. Tak spoiler. Dia macam benda tu aku rasa orang pun boleh predict. Betul. Ni pasal ni. Sebab jujurnya aku adalah peminat filem biografi tau. Antara filem-filem yang aku suka, aku boleh puji Indonesia lah. Indonesia antara negara yang banyak keluarkan filem biografi. Antaranya filem Kartini. Tak tahu kau tengok ke tak dekat Netflix. Kartini ni yang Dian Sastrawirdoyo berlakon. Ada dekat Netflix, korang kena tengok. Aku rasa Indonesia antara negara yang berjaya bawa filem-filem biografi yang sangat menarik dan powerful tau. Dia ada storyline. Dia macam ni, dia ikut sejarah. Dalam masa yang sama adalah perubahan. Dialog dia pun menarik. Dia punya script writing dia sangat bagus lah. Habibi okey ke? Okey, pada aku okey. Tapi dalam Mat Kilau ni kita tahu filem tu filem perang ataupun filem kita nak highlight macam superhero movie. Betul. Tapi aku rasa dan mungkin juga ada banyak mesej, contoh mesej yang nak bawa tentang agama, tentang perjuangan Melayu dan sebagainya. Itu. Aku okey. Aku suka. Cumanya dia punya fiction tu is over the true story. Fiction tu melebihi sampai dia ada satu tapi walaupun kita dia diselami dengan macam ada sisi macam wow, ini okey. Bukan macam the whole story macam tapi ini okey, tapi yang banyaknya lah daripada dia macam dia ada masalah yang pada Mat Kilau masih terikut lagi. Contohnya pada aku kan, awal-awal scene ada dia cakap macam ni lah, ibarat cacing nak memakan naga. Aku rasa macam very hyperbola yang terlalu jargon lah. Macam kita macam tapi pada aku dia bukannya benda yang ayat itu adalah ayat yang tak berkualiti lah. Maksud aku tak berkualiti adalah metafor dia adalah metafor yang kau main tangkap muat. Kita tahu orang, sebab aku suka benda-benda yang macam ada ayat ni best, kita boleh buat quotes kan. Ada yang contohnya macam kita bincang tadi, skrip Namron dia cakap pasal jangan kata pada masalah jangan kata pada Tuhan yang aku ada masalah besar, tapi kata pada masalah yang aku ada Tuhan yang maha besar. Pada aku pusing ayat. Pusing kan, tapi pada aku it's okay, best, pada aku menarik. Tapi bila ada juga dialog-dialog Wan Hanafi Su pun pada aku good deliver, betul. Dialog dia pun quite good. Tapi metafora dia kalau boleh tu berpijak sedikit lah di bumi betul. Dia realistic sometimes. Tapi kita rasa ada macam cakap ada quote yang ada metafora dia yang kita boleh terima. Betul. Tapi ada certain tu kita rasa macam is kind of little bit of fiction and fantasy. Itu yang kita macam it's not quite balancing betul. lah. Aku rasa untuk Studio Kembara lah. Aku rasa ada Studio Kembara, first filem pertama dia adalah Mat Kilau. Ini adalah filem kedua Pendekar Awang. In term of technical parts, aku rasa Studio Kembara dah banyak improvement. Betul. Memang pada aku, kenapa korang kena tonton filem Pendekar Awang. Aku tak rasa macam ni Pendekar Awang dia dah bagi satu benchmark yang sebenarnya Malaysia ataupun filem tempatan lokal ada kemampuan untuk buat filem macam ni. Sebab betul, final setuju. fight dia pada aku memang bagus, betul. memang power. Aku setuju. Cuma kekurangan dia adalah in term of penulisan skrip. Yang aku rasa boleh je kita dorang kalau cari script writer yang lebih baik ataupun mungkin kumpulkan script writer yang dengan lebih ramai. Mungkin sekarang ni aku tak tahu siapa script writer dia ataupun mungkin rushing ke writing dia rushing ke apa. Sebab pendapat aku untuk Mat Kilau dia punya technical itu agak spanky sedikit, tapi storyline dia best bagi aku personally. Cuma kebanyakan orang tak kritik sangat pun untuk Mat Kilau 1. Orang tak kritik berkenaan dengan storyline, orang kritik pasal technical, kamera sebagainya. Betul. Tapi dia dah improve pada Pendekar Awang. Cuma aku tak pasti dia orang terlepas pandang kepada specialization on great script writing. Script writing tu macam
simple dan macam macam ni saja. Konflik dia tak terbuka sangat. Dia just scope satu benda yang aku rasa dekat sinopsis pun dah bagi tahu dah. Betul. Macam mana penjajah nak menjajah dan sebagainya, mission untuk keluar daripada penjajah, melawan penjajah. Itu saja. Dia tidak ada satu side story yang macam aku rasa kita boleh cakap macam ni tak? Kita tahu konflik Mat Kilau adalah konflik contohnya macam diorang cuba melawan British kan. British datang nak menjajah. Okay. So sequel dia adalah sambungan daripada British masih lagi nak menjajah semua. Lepas tu ada cerita dia sikit apa yang diorang nak cuba buat, then British halang, then ada fight. Backfire daripada British lah. Pada aku storyline dia agak simple. Konflik dia pun tak terlalu besar sampai nak bawa satu konflik yang sangat berat tau. Konflik dia adalah konflik yang dibawa oleh Mat Kilau. Lokal lah. Kesan daripada Mat Kilau tu sampai ke awam dan juga aku, yang lain. Geng-geng dia. Macam ni nak cakap dia adalah sambungan filem yang sepatutnya aku rasa konflik ni tak terlalu menarik pun. Betul. Kita tahu kalau dalam filem dia ada intro, dan ada konflik sikit, lepas tu climax bla bla bla, dan daripada climax tu kita peleraian. So bila konflik pada aku writing in term of plot movie tu tak berapa best. Itulah antara yang aku rasa kurang sikit, dan dialog setiap karakter pun pada aku kurang jugalah. Ini yang paling boleh kita beritahu yang paling aku kurang suka lah. Kita boleh, sila. Okey, ni yang paling aku kurang suka tentang aku rasa dekat Mat Kilau pun ada benda ni juga berlaku. Cara percakapan mereka yang terlalu bermonolog dalaman. Baik daripada bukan monolog dalaman, tapi dia macam monolog dalaman tapi dikeluarkan secara zahir. Dia monolog lah. Monolog tapi monolog maksud dia keluar. Okey, aku faham maksud yang aku cakap tu. Dia macam every single time macam, bro, can you speak properly? Itu pandangan kita orang. Sebab aku rasa macam ni tau. Kita tahu kan filem-filem klasik ni dia nak jadikan suara kita suara besar, bass. Gitu kan. Aku adalah kan. Tapi naratif kau tak dalam dialog seharian hidup kau tak berdialog macam tu. Mungkin dia nak nampakkan dramatik. Aku rasa macam ni nak nampakkan prime, macam aku cakap, superhero primary. Macam dia adalah hero dan dia kena tekankan macam tu. Tapi bagi aku boleh untuk menggunakan suara tu. Contoh kalau nak bagi semangat dekat kita punya tentera, setempat. Tapi jangan is the very casual conversation pun. Betul. Kita orang yang penonton nampak macam pelik sikit. Takkan kau nak cakap contoh kan, sayang, abang nak minum air hari ni, abang nak berak, izinkan aku ke bilik air untuk menunaikan hajat. Tapi aku rasa itu penyampaian pelakon lah. Aku backup balik lah. Walaupun kita kutuk, kita kritik, kita backup balik. Mungkin itu karakter awang. Memang keras macam tu. Tapi Mat Kilau pun sama. Mungkin awang tak boleh lupakan Mat Kilau. Sebab aku rasa dalam filem Mat Kilau, watak yang bersahaja adalah watak Beto. Betul, setuju. Dan kita boleh bagi tahu juga Nadir, betul, you have the better future, bro. Nadir, kau aku rasa tolong kau consistent this kind of things. Betul. Kita bukan sebab kau handsome aku rasa bakat tu kau ada. Kau boleh. Betul. Kau adalah antara sidekick dalam cerita yang deliver dia punya acting bagus. Betul, aku suka gila watak dia. Tapi kita tak boleh beritahu lah dia jadi apa, tapi dia banyak membantu dalam cerita Pendekar Awam. Dan aku rasa filem Pendekar Awam adalah filem yang korang semua kena tengok. Sebab ada banyak improvement daripada daripada Mat Kilau. Dan sebenarnya dia boleh jadi preference juga. Sebab macam aku sendiri kan, aku adalah orang yang suka dengan bahasa. So betul. Aku sangat particular dengan dialog-dialog yang besar. Sebab aku suka filem Indonesia ni yang contohnya antara filem klasik yang aku suka adalah adalah filem Puteri Gunung Ledang. Betul. Dan dialog dia, cara dia bertutur, kita nampaklah klasik. Betul. And sesuai penggunaan bahasa tu mengikut dengan zaman itu. tu. Tapi pada aku Mat Kilau ni adalah era 1890-an nak hujung-hujung nak ke 1900. Betul. Sebenarnya zaman tu dah agak maju. Dia tidaklah terlalu klasik. Betul. Tapi mungkin boleh ikut nada style-style Piramli. Sebab aku rasa filem Piramli pun tak jauh, bukanlah tak jauh, maksudnya adalah pattern-pattern yang lebih orang dulu bercakap sama waktu zaman Mat Kilau tu. So aku rasa yelah, ini kelemahan daripada filem Mat Kilau, ataupun mungkin sebab universe yang sama kan. Betul. So aku rasa mungkin improvement in terms of cara dia orang bercakap,
Dan aku tak rasa budaya tempatan ketika tu sekuno itu. Aku rasa Betul. Malaysia dah waktu tu, ataupun bukan Malaysia, dia dah lebih maju sedikit. Dan dalam masa yang sama aku rasa script writer ataupun production kena buat study lebih lah. kena buat study lebih. Sebab Sebab aku rasa contohnya timeline tu kan, timeline yang kalau ikut sejarah, timeline tu dia orang dah berada ataupun Inggeris Barat dia dah mengalami proses industri kan. ya betul. Dah aku rasa mungkin dah ada motorcar ketika itulah, tapi penglibatan teknologi ketika itu menampakkan is a little bit of kuno yang aku rasa macam mungkin tak sesuai dengan at the end of the 19th century macam tu. Dan dalam masa yang sama kan, bising sikit lah. Sorry, bising. Dua tengah shoot. Sorry, minta maaf So aku rasa contoh aku tak tahu zaman 1900 tu orang dekat lokal dah boleh beli spek ke apa kan. Betul. Dalam cerita tu Dia siapa nama karakter tu aku tak ingat lah. Siapa Nadir? Bukan, Pak Kodi. Pak Kodi, ya. Pak Kodi dah ada siapa? spek. Siapa Ni nama? Hasrul Rahmat yang berlakon The Rock kan. Dia dah pakai spek. Hasnul. Pak Kodi lah. Pak Kodi. Nama dia Pak Kodi. So aku macam, jap. Zaman tu, okey lah dia nak tunjukkan peperangan macam tu. Tapi ada pakai spek, ada kena spek ke? Spek tu bagi aku is a little bit of advanced teknologi lah. Tak sesuai di zaman itu. Jadi setting masa tu macam nak kata Jepun, sebab benda tu bagi aku orang Jepun ataupun even tu kalau macam benda tu daripada Chinese pun ada watak daripada China, orang China pun tak pakai spek. Sebab tak okey lah, aku rasa spek memang dah wujud zaman tu. Cuma dah dekat Malaysia, belum lagi. Dekat tanah Melayu dah ada ke? Aku rasa belum lagi kalau lepas setting tu zaman tu. Macam penggunaan tanah Melayu setahu aku dia wujud setelah kita nak hujung-hujung nak merdeka. Zaman-zaman dia nak buat perjanjian. So aku tak tahu tanah Melayu. Penggunaan mungkinlah aku pun bukanlah arif dalam sejarah. Jadi betulkanlah Tanah Melayu mungkin tak wujud. Tak familiar lagi tanah Melayu tu. Melayu ada mungkin, tapi tak sure tanah Paling-paling Melayu ada ke tak. Kepulauan Melayu, Nusantara. Ya, betul. Sebab dulu macam memang itulah. Kebanyakannya dia merujuk kepada Nusantara. So macam itulah. Dan tapi benda ni akan contohlah I mean like kita sebagai pengkritik kita faham dia punya counter attack will be that ini adalah fiction. Ya, betul. Jadi benda ni mungkin ada yang terlepas pandang dan sebagainya, tapi kita just nak bagi tahu the fiction is very over limit the reality of the history itself. Dan dalam masa yang sama aku rasa aku appreciate kalau okeylah macam contohan Puteri Gunung Ledang memang fiction sebab Hang Tuah punya zaman bukan zaman Puteri Gunung Ledang. Dalam hikayat Hang Tuah yang diceritakan, bukan Hang Tuah time tu dah tua. So memang Hang Tuah tak bercinta pun, tapi filem tu jadikan diorang bercinta. But pada aku okey je. Dan cerita tu memang best pun sebab dialog dia, lakonan semua A. Tapi same goes to ni, it's okay untuk kau buat fiction, tapi cari detail-detail benda-benda yang sangat. Sebab kita rasa macam contoh in term of pakaian, betul. Susunan bahasa. Contoh tu dekat Pahang ada orang Indonesia, ada orang China kan, orang Cina kan. Lepas tu aku rasa macam sekejap cakap Kelantan, sekejap cakap macam mana bahasa tu terlalu rojak. Betul. Dia macam okeylah contoh macam Mawi, aku Tok Kenali. Tok Kenali tak silap aku Kelantan, betul. So faham lah, tapi macam dia nak cakap benda ni pada aku best kalau dia buat dia ambil detail ni. Contohnya kan Tok Kenali adalah Kelantan, so dia jaga bahasa Kelantan. Dia cari pelakon Kelantan. Bukan Mawi Mawi obviously adalah orang Johor kan. Betul. So benda-benda macam tu aku rasa orang macam kalau kita cari detail patutlah dia cakap macam ni. Kenapa dia tak cakap Pahang? Sebab dia cakap dia ada memang sejarahnya memang dia adalah orang even dalam circle Pendekar Awang tu pun ada yang cakap Pahang, ada yang cakap biasa. Ada. Jadi dia boleh campur-campur. Macam kita boleh nampak macam ada satu team time traveller daripada zaman 21st century dengan zaman yang ketika itu. Jadi benda tu spesifik macam Izzat cakap lah. Benda tu kalau di narrow down, di specifically kadang-kadang bagi kita yang mungkin bagi you guys filmmaker tak apa kot, tapi bagi kita yang menonton kita nak small things tu bring betul. More significant. Aku rasa agak annoying dengan benda-benda yang macam contoh karakter siapa yang tu
Seorang lagi Nadir, seorang lagi Nadir, Amir. Amir Anaf. Amir Anaf. Amir Anaf Mana jauh dia ada ni lah. dia bawa watak daripada orang apa ni Terengganu. And then obviously dia memang orang Terengganu. So dia cakap Terengganu dengan fasih. Tapi sayangnya dalam tim dia tu yang daripada Terengganu, dia seorang je cakap Terengganu. Orang lain tak. Ada seorang tu Indonesia kan. Indonesia. Aku tak pastilah dia kena Andika balik. apa tah. Dia macam tentera yang membantu lah dalam tu kan. Dia macam tentera belah side Tok Gajah masa tu. So aku rasa make sure lebih konsisten dalam nak explore satu karakter tu. Dan aku rasa sebenarnya jujur potensi yang besar untuk filem Pendekar Awang ni, dan kita nampak banyak improvement daripada filem Mat Kilau. Dan banyak aku rasa worth to watch this movie. Support local filem kita, terutamanya filem yang ada effort dalam nak membawa nilai-nilai yang baik. So aku rasa aku jujur aku tak bohong. Aku prefer Pendekar Awang daripada Mat Kilau. Okey. Aku pula, pada aku macam aku cakap tadi, aku ulangi sekali, apa yang tak ada pada maksudnya okey, contoh kalau aku suka compare antara dua lah. Mat Kilau dengan Pendekar Awang. Mat Kilau storytelling okey, technical hancur, hauk. Tapi untuk untuk Pendekar Awang, technical dia is superb. Cuma story writing dia sedikit simple dia. Dia not balancing lah. So aku harap akan ada another spin off ataupun in future yang maksudnya korang technical power, storytelling mantap. Dan aku percaya je sebenarnya kita ada kemampuan. Kita punya local industry ada kemampuan untuk buat filem. Contohnya Pendekar Awang ni dah jadi bukti. Technical bahagian, kalau kita nak cakap boleh ke camera works ni macam ni, tak CGI kita problem. No. Pendekar Awang buktikan technical part tak ada masalah langsung. Yes. Pada aku betul. Kalau kata CGI orang tu nampak macam pada aku okey lah, tak ada masalah pun, tak nampak sangat pun. Okey dah. Okey. Cuma apa pun pada movie adalah script writing and plot mesti kemas dan best. Yes. Itu adalah kelemahan utama pada aku dalam filem Pendekar Awang. Script writing tu kira macam jantung for the whole movie lah. Betul. Kalau script writing tu hancur, okey faham. Benda-benda lain technical boleh support, tapi orang akan fokuskan juga ke storyline. Kau rasa Pendekar Awang ni akan pergi lebih jauh daripada Mat Kilau atau macam ni? Aku tak boleh nak jangka lah benda tu. Tapi akan ada, kita tak tahu public punya opinion, tapi akan ada orang akan compare. Aku rasa wave aku tak tahulah, aku dapat ramalkan wave untuk Pendekar Awang lagi besar daripada wave Mat Kilau. Sebab orang dah tengok keberjayaan Mat Kilau. So orang akan terbawa dengan wave ni. Sebab kita kena ingat ada orang yang suka tengok filem untuk leisure je. Nak tengok fighting scene ni best. Dia tak kisah pun plot story yang simple kan. Betul juga tu. So ada orang yang pada aku Mat Kilau dia kenapa dia enjoy sebab benda tu je. Sebab aku adalah orang yang suka tengok movie lokal. Aku adalah orang yang suka benda-benda yang sejarah, baik filem geografi. So aku suka dengar dialog-dialog. So bila dengar macam benda-benda yang ni aku macam aku annoying tau. Contoh macam editing waktu dalam filem Mat Kilau dia bergegar sangat, lagu kuat sangat. Aku rasa aku tak boleh tengok habis time tu. Okay, kalau macam kau Izzat, kau more kepada technical lah basically. Kalau tapi skill writing pun one of the things betul lah. Sebab pada aku Mat Kilau okey lah, script writing dia sebenarnya plot story sama je dengan ni, sama je. Dan technical dia lebih hauk. Yang ni technical dia dah improve banyak. Dan script dia samalah. Ada improvement sikit je. Tapi much better lah, much better. Sebab masa kalau untuk Mat Kilau dia ada banyak small conflict tau dalam storyline tu. Tapi kalau macam Pendekar Awang, satu konflik sahaja. Sebab aku rasa dia macam ni tau. Kenapa kita tak nampak macam ada konflik, ataupun kita tak nampak sangat benda tu ada macam ni, kita tak nampak Pendekar Awang ni ada storyline yang menarik. Sebab dia adalah sequel kepada Mat Kilau. So Mat Kilau, kenapa kau rasa macam tu dia ada plot story yang okey? Sebab dia adalah filem pertama. Yes, betul. Tapi sedangkan Pendekar Awang ni adalah sequel. So bila sequel, kalau kau still membawa plot story yang sama pada first,
apa yang bezakan kau dengan filem pertama? Ya. So, Sebab apa- terbawa-bawa, kita ha. terbawa dengan previous film lah. Sebenarnya benda tu is a new thing yang lebih Ya, kurang sama. betul. Cumanya lah masing-masing filem ni macam ni Betul. cara dia, filem ni macam ni cara dia. It is not a perfect movie but still boleh enjoy lah. Ya, pada aku. lah. Tapi bagi aku consider sejujurnya aku betul is a mid lah. It's not go powerful, tak terus tengok is a mid. Betul. Aku rasa tapi okey lah kalau aku dia tak terlalu mid. Dia above average, slightly above average. Untuk local film Untuk local film. Korang janganlah bandingkan pula dengan Hollywood punya movie lah. Kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Yes. But aku percaya dengan ada kehadiran script writing yang lebih baik, plot story yang lebih baik, filem Pendekat Awal ni akan jauh lebih baik. Sebab technical part dia memang dah superb. Terbaik. Superb. Alright. Lama juga aku rasa. Nak bagi rating ke? 30 minit lebih. Dah boleh Lama dah boleh post lah. So, by the way, ini untuk sesiapa yang tak tahu, ini adalah bahagian pertama, episod pertama yang kita nak lancarkan. Ini adalah pertama segmen apa? Segmen Sembang Wayang. Untuk Sembang Marvel. Untuk Sembang Marvel. Sembang Marvel masih lagi ada. Cuma kita buatkan satu lagi slot Sembang Wayang. Kita nak bincang pasal semua jenis movie. Betul. Tak kisah local or international. Tapi specifically kita akan support untuk local. So ini adalah platform ataupun kita consider sebagai video pertama. Betul. Produk pertama. Kita nak borak tentang Pendekar Awam. Ya, so boleh start daripada 11 Januari. Okay. Boleh dapat pergi tengok wayang, tengok Pendekar Awam. Yes. Dan korang sendiri saksikan dan korang sendiri rate. Boleh jadi apa yang kita orang cakap, storyline macam tu tak best. Tapi sebenarnya korang boleh enjoy je. Preference masing-masing. Subjektif. Sebab itu pendapat kita orang. Kita nampak benda. Tapi kalau kita sama, okay we are against. Tapi kalau tak sama, it's okay. Yang penting kita tahu, maksudnya kita bila kita movie tu tak adalah sembrono sahaja. Kita tahu okay, part ini macam ni, part ini macam ni. Kita berkongsi pendapat sama kita. So until next time, Nanti next time kita berjumpa lagi. Thank you korang. bye bye. Assalamualaikum.